Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama bertemu sekali lagi. Kita berada dalam jalan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan yang di dalamnya ada menuntut ilmu yang mengenalkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita tahu matlamat kewujudan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-70, ayat ke-70. So kita nak cuba ambil hari ini sampai ayat ke-78. Ya, kita cuba nak ambil ayat ke-78 insya-Allah. Ayat 70 sehingga 78. So saya nak ada orang yang nak membaca. Kita ambil dua orang hari ni. Seorang baca 70 sampai 74, seorang lagi 75 sampai 78. Ada ke? Volunteer? Doktor nak baca? Boleh. Boleh? Oh, masya-Allah. Oh, yang ni kita kena, masya-Allah. Sampai 70. Ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikrum. Kita berhenti habis ayat zikra. Okey, baik. Okey, kita tengok ayat ni. Qala fa in taba'tani. Dia jaga-jaga pada huruf mati ain. Fa in taba'tani fala tas'alni. Okey, jaga huruf mati. Yang mana ada rokhawah, berikan rokhawah dia. Yang mana ada hams, berikan hams dia. Yang mana ada bainiyah, berikan bainiyah dia. Okey, dan persamaan ni semua dia tidak ada qalqalah. Taba'tani, tak nak taba'tani, tas'alni. Okey, an syai'in, ada rokhawah pada ya, maka berikan rokhawah. Hatta, 4 harakat, ataupun siapa yang tak minat 4 boleh baca 5. Okay. Hatta uhditha, ada orang dia suka panjang, maka panjangkan sampai 4 atau 5 harakat. Uhditha laka minhu, ni paling hati-hati. Nun mati yang tidak ada dengung, maka jangan lantunkan dia. Minhu, tak nak minhu. Minhu dhikra, dan kaf bila dia mati dia ada hams, maka hamskan dia. Dhikra. Ayuh, masya-Allah. Kita sambung.
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Kita cuba ambil belakang. Laqad ji'ta. لقد جئت شيئا إمرا. Ayuh. Baik. Kita fantalaqa. Ingat macam mana cara kita nak berdengung. Jangan lupa kaedah berdengung. Okey. Cuma kita kena jaga tebal dan nipis dia. Kita dengung dengan huruf ta ni, maka huruf ta tebal. Fantalaqa. Tapi kaedah dia tetap sama. Nak berdengung sebut huruf nun tapi mulut kita pada makhraj huruf selepas dia. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Ni senang huruf ni. Kharaqaha. Nipis maka senyumkan dia. Okey, jangan kharaqaha. Kharaqaha. Senyumkan ha. Kharaqaha. Dua. Qala akhraqa. Qaf qalqalah pada huruf tebal. Sentiasa bayangkan dia seolah-olah berbaris atas. Akharaqataha litughriqa. Ghain dia ada rakhawah, maka berikan rakhawah. Tughriqa ahlaha. Ha ada hams, maka berikan hams pada ha. Jangan tak nak. Adalah lantunan. Ahlaha. Okey. Ahlaha. Dan sambil kita ha tu kita bagi tenaga, senyumkan dia sebab ha tu nipis. Okey, dia bukan ahlaha. Laqad ji'ta. Hamzah adalah huruf syiddah. Huruf syiddah ni dia ada beberapa huruf syiddah, tapi yang jelas bunyi dia maksudnya kita break. Kita break bila kita sebut dia adalah huruf hamzah. Ji'ta. Okey, nampak macam kita emergency break. Laqad ji'ta syai'an imra. Aywa. Baik, kita sambung dulu. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Aywa, sabra. Aywa. Okey, sad ba ra. Sad tebal, ba nipis, ra tebal. Sabra. Aywa. Dan hati-hati jangan tertukar hamzah dengan ain Qala alam aqul. Dan satu lagi, bila kita sebut hamzah yang ada kat awal-awal ni, kat mula-mula ni, ataupun alif yang ada alif mad dua harakat, jangan condong Kita banyak dengar orang macam qala alam aqul, tak nak okey, qala alam aqul fathah. Innaka la. Okey, ingat dengung macam mana tastati. Ingat huruf tebal baris bawah macam mana nak sebut dia. Okey, ma'i sabra. Okey, so tempat yang susah adalah tempat pertemuan tebal nipis. Okey, kita sambung atas. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ada huruf mat kat situ. Kita ambil wala turhiqani. Wala turhiqni min amri usra. Aywa, masya-Allah. Okey. Qala la tu'akhidhni. Ada rakhawah, maka rakhawahkan dia. Khidhni bima nasit. Wala turhiqni. Bila jumpa huruf qalqalah, kita jangan tahan dia sebab qalqalah ni melantun. Benda melantun ni dia tak ada slow motion ke apa, tak ada. Dia sampai kat dinding tu dia melantun terus. Okey. Wala turhiqani. Okey, pergi pada makhraj dia dan sentuh lepas. Okey, qaf makhraj dia pangkal lidah ke langit-langit atas. Qalqalah sentuh lepas. Turhiqani. Aywa. Sama gak ba
Ba bibir. Sabra. Sentuh lepas. Sabar. Sentuh lepas. Okey. So itu qalqalah. Qalqalah adalah kena melantun. Min wala turhiqni min amri usra. Aywa, masya-Allah, sambung insya-Allah. فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Boleh kita ambil sekali lagi tu? Qala aqatalta. Ayuh. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ayuh, masya-Allah. Qala aqatalta. Okey, setiap huruf kena keluar dengan makhraj dia dan sifat dia. Aqatalta nafsan. Okey, nafsan fa ada hams. Dan hati-hati perkataan ni secara khususnya nafsun, nafsan, nafsin. Okay, pastikan fa tu dia tidak tenggelam dalam sin. Nafs tu tenggelam. Nafsa tu tak tenggelam. Okey, keluarkan angin dulu. Okay. Nafsan. Aywa. Nafsan. Okey, dan bila kita dengung berapa harakat? Pastikan 2 harakat. Nafsan zakiyatan bighairi nafs. Kalau berhenti nafs. Habiskan angin pada fa dulu sebelum masuk pada sin. Nafs. Laqad ji'ta syai'an nukra. Aywa. Baik, masya-Allah Doktor, masya-Allah. Okay, kita nak seterusnya ayat 75 sampai 78. Ada siapa nak membantu Dr. Sanad? Ada volunteer nak baca? Tak ada? Tak ada? Doktor tak ada, Doktor. Macam mana, Doktor? Sambung, Doktor. Sambung. InsyaAllah, Doktor, insyaAllah. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Ayuh, jaga perkataan tastati. Okay, ta nipis, ta tebal. Tasta, senyum. Tastati ma'i sabra. Ayuh. Okay. Dan jaga juga huruf mati. Alam aqul laka. Ayuh. Jaga tebal dan nipis. Dan dengung juga. Lantas. Ayuh. Kita sambung nanti, masya-Allah. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني Ayuh. قد بلغت من لدني عذرا. Kita cuba sekali lagi. Qad balaghta. Kita cuba sekali. Qad balaghta. Ada sikit je. قد بلغت من لدني عذرا. Ayuh. Okey. Qad, kalau kalah maka lantunkan dia. Qad balaghta. Tapi jangan terikut pula rain tu jangan terikut rentak dal pula. Dal kalau kalah qad balaghta, jaga jangan lepaskan daripada makhraj. Balaghta. Okay, jangan balaghta, balagha nak balaghta. Min ladunni okey, kita kadang kita nak jaga dia punya rakhawah tapi tak jaga makhraj dia. Huruf first kali makhraj, sifat datang selepas makhraj. Okay, makhraj dulu, hujung lidah, hujung gigi atas. Min ladunni uzra. Ayuh. Baik, kita sambung dulu insya-Allah. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما
Okey, macam mana kita nak buat bila kita jumpa? Ahla qaryatis طعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Okey, baik Datuk Siap. Saya nak pergi pada perkataan. Rasa kebanyakan dah tahu Kami semua kita nak bagi tahu macam mana nak sebut perkataan tu. Oh, tak boleh. Boleh. Tak boleh, nampak. Nampak amal. Okey, kita ada tanwin dekat sini, kemudian ada hamzah wasal. Okay, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Mana-mana tempat di dalam Al-Quran. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, tak kira lah tanwin baris depan ke, tanwin baris atas ke, ataupun tanwin baris bawah. Okey, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka apa kita buat? Asal kepada qarya, qaryatin. Iaitu asal perkataan ni, qaryatin adalah ni. Nampak? Qaryatin ada nun. Dengan nun ni mati. Okey, qaryatin. Ni kan tin. Allahu Akbar. Sekejap. Susah nak menulis daripada belah sini. Okey, qaryatin. Okey. Dan ini ada sin mati. Okey, ada sin mati dekat sini. Istata. Macam ni. Okey. So asal qaryatin. So masalah dia dekat sini adalah ni mati, alif mati, sin pun mati. So macam mana nak sambung nun mati dengan alif atau sin mati? Tak boleh, susah kan? So apa kita buat? Apa orang Arab buat? Bukan kita lah, orang Arab. Apa orang Arab buat? Dihilangkan baris mati pada nun ni, lalu dia baris bawahkan dia. Okay. So qaryatin istat'ama. Okay, boleh. Qaryatin istat'ama. So dalam semua tanwin, tukarkan dia, bayangkan dia ada nun, kemudian bariskan nun tu dengan baris yang ada pada ni. Okay, bariskan nun dengan baris bawah, sentiasa baris bawah. Okay, sentiasa baris bawah. Dalam qiraat lain dia tukar jadi baris depan. Boleh, kita cuba sekali. Ya, sila datang. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Kita kena jelaskan bunyi nun dia. Qaryatini nis ni nun qaryatinis. Ayuh. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Jangan paksa nafas. Okey, kita ambil daripada hatta iza sekali lagi. Hatta iza. Ayuh, hatta iza. Hatta iza ataya. Dekat situ kita pendekkan sikit. Pendek. Ya, ataya sebab dia tak ada huruf mat. Dia alif dekat situ. Dia satu je. Dia tak panjang. Dia kalau panjang, kalau ada alif mat selepas dia. Ni hamzah saja, maka ataya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istطعما ahlaha. Ayuh. Okey, so jaga huruf tebal nipis ya. Qaryatin ta'ama. Ayuh. Ahlan. Kita sambung. Sambung. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Baik, kita ambil belakang tu sikit Ustaz. Yuridu ay. Yurid. Yuridu ay
Belakang sikit. Ayat yang tadi tu kita ambil belakang dia sikit. Yuridu ay. Tidak. Jidaran selepas dia. Yuridu. Yuridu. Aywa. Yuridu an yanqadha aqamah. Aywa. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Okey, hati-hati terutama pada huruf hamzah. Hamzah ni ramai orang tebalkan. A'udzu billah. Syi'ta. Senyum kan. Hamzah sentiasa nipis. Wa hadiran tafkhim lafzil alifi. Kata Ibn Jazari, hati-hati, huruf yang paling banyak orang tebalkan adalah hamzah. Okay, hamzah sentiasa nipis. Tak kira apa keadaan dia, dia sentiasa nipis. Senyumkan dia. Syi'ta latakhadh, jaga rakhawah. Alaihi aja huruf jim. Jangan lupa huruf qalqalah dia tak boleh masuk angin. Aja jangan jangan aja nampak angin tak ada. Okey. Ya aja ada angin. Ajra. Aywa. Sambung. قال هذا فراق بيني وبينك. Aywa. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع Aywa. ما لم تستطع. Okey, dekat sini ada sabdu, maka ada bayangkan ada dua ain kat situ. Malam tastati' alaiha, kena tahan tu susah sikit. Aywa, tastati' alaihi sabra. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Aywa. Okey. Okey, huruf ain ni nampak macam huruf dia ada bainiyah. Okey. So bila ada bainiyah, ada rakhawah, ada bainiyah, ada hams, jangan lepaskan daripada makhraj dia. Okey, jangan malam tastati'. Ya, kita lepaskan daripada makhraj, kemudian alaihi sabr, tahan pada makhraj dia. Malam tastati' alaihi, nampak kita tak lepas daripada makhraj dia. Malam tastati' alaihi sabra. Aywa. Boleh Baik, insya-Allah. Okey. So kita pergi macam biasa perkataan-perkataan yang ni boleh. Saya selalu suruh gariskan perkataan susah, tapi tak ada orang pernah tanya saya perkataan susah. Masya-Allah, hebat-hebat. Kalau ada perkataan tak faham, tanya, bagi tahu. Kita akan cerita tentang perkataan tersebut, insya-Allah. Baik, ayat ke-70, ayat sambungan daripada cerita sebelum ini, di mana kita Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Walaupun status baginda sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bahkan ulul azmi minar rusul. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala ada para nabi yang nabi-nabi pun ada ranking dia. Paling tinggi tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka bumi. Dan kemudian di kalangan para nabi pun ada maqam dia, ada kedudukan dia, di mana ada nabi-nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan mereka sebagai ulul azmi minar rusul, yang menerima cabaran-cabaran yang lebih dahsyat berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Bukan hanya terpaksa berhadapan dengan raja-raja yang mengaku Tuhan, tetapi terpaksa berhadapan dengan orang yang mereka anggap sebagai keluarga. Macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia berhadapan dengan Namrud, dan pada masa yang sama dengan ayah dia. Qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha, dengan ayah dia yang menentang dakwah dia. Dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Firaun yang dah membela dia daripada kecil. Labista fina walida, qad kunta fina walida wa labista fina min umrika sinin. Antara sebab Firaun tolak Nabi Musa alaihissalam adalah kerana Firaun yang jaga Nabi Musa alaihissalam. So macam mana seorang anak nak bangkang ataupun lawan bapa dia?
Okay. So cabaran yang besar, lalu Allah Ta'ala namakan para Nabi ini sebagai ulul azmi minar rusul. Okay, walaupun status baginda sebagai orang yang bahkan kalimullah, orang yang Allah Ta'ala berbicara direct dengan dia, tapi bila mana Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa bahawa di sana ada orang yang lebih berilmu, yang ni kita kena highlightkan. Perkataan yang Allah Ta'ala guna adalah ilmu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni bila nak memilih orang yang kita nak belajar dengan dia, kita dah lupa benda yang kita nak belajar, nama dia ilmu. Maka kita kena cari orang yang ada ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada benda tu, dia tak akan dapat memberi benda tu. Tapi kebanyakan kita kadang-kadang bila pilih ustaz, kita pilih siapa? Cuba gitu. Hatta nak cari dalam kelompok yang memberi kita kefahaman salafus salih sekalipun, pun kita memilih ustaz. Datang hadirlah kelas-kelas yang mana-mana kita nampak orang ni bila berbicara qala Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang hadir kelas dia. Tak perlu kita beza-bezakan, oh ni bagus, ni tak bagus, ni okey, ni tak okey. Maka Nabi Musa dia tak tanya Allah Subhanahu wa taala orang ni bagus ke tak bagus, ilmu dia lebih kat celah mana. Sebab bila datang Nabi Musa, apa Nabi Musa belajar daripada Khadir? Nabi Musa tak belajar melainkan kesabaran. Itu dia Nabi Musa belajar. Dan kesabaran ni nampak ilmu ni. Kalaulah awal-awal Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Musa, Khadir ni ada kesabaran je. Dan saya Nabi Musa nak pergi tak? Berkemungkinan. Kita tak boleh lah nak buat assumption. Tapi kalau bila Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa ada orang yang lebih berilmu, so Nabi Musa dia terbayangkan, wah ilmu. Kalau benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia, wahyu ni dah hebat ni pun, Allah Ta'ala bagi tahu ada yang lebih berilmu. Itu yang menggerakkan hati Nabi Allah Musa untuk pergi. Saya pernah duduk dalam satu majlis Syekh kami, Syekh Muhammad Mukhtar Syankiti. Dia mengajar. Tok guru dia nama Syekh Atiyah Salim, Atiyah Muhammad Salim. Syekh Atiyah Salim ni dia ada seorang tok guru dia, saya tak ingat nama apa tok guru dia dekat Madinah. Orang yang handsome lah, smart, orang Arab yang penampilan dia baik, pertuturan dia hebat, kata-kata dia hebat. Satu hari tok guru dia ni kata, wahai Atiyah, pergi belajar dengan seorang lelaki yang dia tak ceritalah lebih berilmu ke apa ke, tapi lelaki ni ada hafalan yang hebat. Lalu Syekh Atiyah ni pun pergilah pada seorang lelaki yang mana lelaki ni kulit dia gelap, penampilan dia tak handsome. Lalu Syekh Atiyah ni kata apa dalam hati dia? Dia kata, apalah Syekh aku ni, elok-elok dah belajar dengan dia, penampilan okey, muka handsome, hantar kat orang macam gini. Tapi bila dia dengar daripada lelaki tu, Masya Allah, ilmu yang datang daripada lelaki tu ilmu yang hebat. So lelaki tu nama dia Syekh Muhammad bin Al-Amin Al-Syankiti. Syekh Muhammad bin Al-Amin Al-Syankiti dia ada kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Anak dia tok guru saya, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Amin, guru saya dekat Universiti Islam Madinah. So nak cerita bahawa para ulama terdahulu, antara sebab mereka ni jadi hebat, kalaulah orang tengok penampilan Abdullah bin Mas'ud dengan kulit dia yang gelap, dengan badan dia yang kurus, dia tak jaga, macam contohlah kita kata tak jaga fizikal apa, so rasa orang nak pergi belajar tak dengan dia? Orang tak pergi belajar. Tapi bila orang tahu ada ilmu, sampai Abdullah bin Mas'ud sendiri kata, kalaulah aku tahu ada orang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran, a'lamu minni bi kitabillah tablughuhul mataya, boleh sampai dengan kenderaan, la ataitu, aku akan pergi jumpa dia. Ini macam mana orang-orang hebat mereka dapat ilmu. Kerana mereka tak pilih orang, tak pilih tok guru. Sebab hikmah tu dalam satu riwayat, walaupun riwayat ni boleh dipertikaikan, tapi ada orang yang terima, al-hikmah dhalatul mu'minin. Kebijaksanaan itu adalah kita punya barang, aset kita yang hilang. Setiap orang yang ada kebijaksanaan dia, ada wisdom dia, tapi kat mana dia nak jumpa? Dhalatul mu'minin, benda tu hilang. Fa aina wajadaha fa huwa ahra biha wa ahaqqu biha. So dia kena cari, sebab dia tak tahu dekat mana dia punya wisdom tu datang, kebijaksanaan dia datang dekat mana. So ada dengan belajar dengan ustaz ke, belajar dengan ustazah ke, belajar dalam group discussion ke, mana-mana tempat yang ada ilmu, maka datang. Begitu juga bila kita nak pilih
guru, maka pastikan dia ada ilmu. Sebab kita ni pada zaman sekarang, masalah yang paling besar, antara masalah paling besar adalah kita main campak je nama ulama', tok guru. Kita tak tengok dia punya keadaan dia, sama ada benar atau tidak dia ni ada ilmu atau tidak. Sebab tu para ulama' dulu kata, macam mana kita nak tahu seorang tu ada ilmu atau tidak? Bila keluar kata-kata daripada mulut dia, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kelas dia dalam YouTube ke, dekat mana-mana ke, orang ni bila berbicara macam mana bicara dia. Qala tok guru saya berkata orang dalam mimpi saya, okey, saya dapat ilmu laduni daripada Allah Taala. So tengok daripada mana sumber dia. Kalau dia berbicara daripada Allah Taala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lazimilah dia. Okey, tapi kalau dia berbicara dengan hawa nafsu dia, maka tinggalkanlah dia. Okey, so Nabi Musa alaihi salam bila dengar tentang orang yang ada ilmu, maka Nabi Musa alaihi salam menghadirkan diri, cuba juga berusaha, au amdiya huquba, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kata, walaupun lalu bergenerasi-generasi, walaupun lalu bertahun-tahun lamanya, tetap dia akan cari orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, au amdiya huquba. Walaupun Nabi Musa tahu dia ada tanggungjawab untuk jadi nabi kepada Bani Israel. Okey, tapi kerana benda yang lebih penting, bahkan Allah Taala tak mengingkari apa yang dibuat oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, nak menunjukkan pentingnya ada ilmu. Kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh tak kita yakin ibadah kita pada Allah Taala tu betul sekiranya tidak ada ilmu? Sebab berapa ramai orang yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, amilatun nasibah, beramal tapi penat. Berapa ramai orang, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang min qaimin, berapa ramai orang yang qiyamul lail, bangun di tengah malam, tetapi dia tak dapat daripada qiyamul lail dia melainkan an-nasab, kepenatan semata-mata. Kerana apa? Kerana amal ibadah dia tidak sahih, tidak menepati apa yang Allah Subhanahu wa taala minta daripada dia. Ya, maka kerana itu Nabi Musa AS dia nak memastikan bahawa dia dah cover semua ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia selalu turun, macam mana nak bagi dia stay kat atas? Okay. Pendekkan sikit. Macam mana nak pendekkan? Oh ya. Oh, dia boleh adjust. Okey. Baik. Kita cuba yang pendek punya. Okey, boleh dengar ni? Boleh. Okey. Oh, boleh pendek punya. Okey. Dan kemudiannya bila Nabi Allah Musa AS dia dah tahu dan dia dah jumpa pun, kita cerita bagaimana dia jumpa, fawajada 'abdan min ibadina ya atainahu rahmatan min indina. Ya, lalu bila dia jumpa dengan lelaki ni, sebelum dia mulakan, dia tengok pula tok guru dia. Sebab tok guru ni kemungkinan ada ilmu, tapi penyampaian dia mungkin kita tak sesuai dengan kita. Ya, dia keras ke, dia kasar ke. Kita dah lalu. Saya awal-awal saya belajar hafal Quran dengan seorang, saya cerita dah belum? Dengan seorang guru daripada Tunisia. Yang mana bila kita mengantuk kat dalam kelas tahfiz, dia suruh angkat air 1.5 liter sebelah, 1.5 liter sebelah. Bayang kan? Okay, kita dah tingkatan 1 masa tu. Bukannya sekarang ni kalau suruh buat relax je lah. Tapi tingkatan 1 nak angkat air 1.5 liter, itu kita dah rasa tu, susah dah ni. Bercakap dalam kelas, dalam apa, bila belajar bercakap dalam kelas, apa dia buat? Siapa yang bercakap tu, dia ambil dia orang tu, dia hantuk kepala. Okey, so apa, kalau tak hafal, dia ada pagi hafalan, malam kena murajaah, kena ulangan. So kalau tak hafal, tak dapat ulang, dia ambil rehal kayu. Rehal zaman dulu kan, rehal kayu yang bukan macam sekarang. Rehal kayu sekarang ni sakit kalau kena. Rehal kayu yang lama tu kena belakang sekali. Oh, memang kita tingkatan 1, bukannya tingkatan 5 ke, badan dah fit ke apa, tingkatan 1 kena berapa banyak rehal patah. Sebab kena kat budak-budak. So kita bila berhadapan guru dengan macam ni, boleh belajar tak? Tak boleh belajar, lalu ngadulah. Tapi budak tingkatan 1 biasalah, sakit sikit lah ngadu kan. Tapi nak ceritanya bahawa bila kita tak boleh dengan seorang tok guru, lepas tu dapat guru yang keras juga, guru yang tarik telinga sampai koyak, Ustaz Faiz, Ustaz Abu Mujahid,
sekali dengan saya, tingkatan 1 sama kat sekolah Al-Manah. So bila ada guru tarik telinga sampai koyak. Kena sebat kat sini kan. Dia bukan sebat kat sini, sebat kat sini. Sakit ni kalau kena. So tapi kita boleh tahan sebab guru tu okey, dia punya tak adalah sekeras yang awal tu, yang Tunisia tu. Allah, kena Tunisia tu rasa masuk hospital dulu sebelum hafal Quran. Tapi alhamdulillah, bila kita tak boleh dengan seorang tok guru, kita bagi tahu. Tapi kalau kita boleh bertahan dengan guru tu, maka kita teruskan. Masya-Allah, okey, kuat suara. Okey, yang penting sebelum kita masuk, setiap kita cerita sebelum ni, semua benda perlukan akal. Okay, kita tengok, jangan kita dah start dengan tok guru tu, tiba-tiba kata, alah apa ni, charge mahal pula, apa ni, mengajar slow ke, lambat ke, takkan nak jaga semua orang. Bila dah duduk, dah sebelum cari guru, pastikan guru tu, satu, dia ada ilmu, yang kedua, dia punya pengajaran dia sesuai dengan kita. Sebab faedah daripada ilmu adalah kita nak kefahaman. So kalau duduk bertahun-tahun tapi tak faham, apa faedah kita duduk kat situ? Okay, maka carilah guru yang penyampaian dia. Okay, sebab ada orang penyampaian dia level tinggi, perkataan-perkataan guna. Kalau kita masuk kelas universiti dengan terminologi yang ada, boleh sakit kepala. Kadang-kadang fikir, apa benda ni cakap ni? Okay. So kita, ada orang dia bahasa yang biasa. Ada orang bahasa sederhana, ada orang bahasa tinggi. Masuk kelas English tapi tak boleh faham, buat apa? Carilah kelas bahasa Melayu. Kadang-kadang segan nak masuk kelas bahasa Melayu. Okay, sebab yalah, kawan-kawan semua kita pun cakap English, tapi masuk kelas English tak faham. Okay, so buat apa? So kita nak faedah daripada kelas-kelas. Okay, bila kita keluar, kita dapat benda yang dinamakan sebagai ilmu. Sebab tu kita highlightkan benda ni. Kita mencari ilmu, lalu natijahnya bila kita keluar akan ada penambahan ilmu. Okey. Lalu Nabi Musa alaihissalam, antara benda yang Nabi Musa pakat ataupun berakad dengan Khadir adalah qala fa in taba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu zikra. Pasal apa dia? Okey. Fa in taba'tani fala tas'alni. So Khadir kata kepada Nabi Musa alaihissalam, syarat untuk masuk kelas aku ni, okay, syarat untuk duduk bersama dengan aku, nak belajar dengan aku ni, kata Khadir adalah fa in taba'tani, sekiranya kamu mengikuti aku wahai Musa, fala tas'alni, jangan soal. Okay, fala tas'alni, jangan tanya kepada aku an syai'in, tentang sesuatu apa pun. Okay, nampak? Dia punya syarat dia jelas akad mesti kena jelas. Fala tas'alni an syai'in. Okay, jangan, Khadir dia tak kata jangan tanya aku tentang benda yang aku buat. Okay, tapi dia kata fala tas'alni an syai'in, jangan tanya apa pun, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah uhditha, aku bercerita kepada kamu, minhu dhikra, dengan sebutan. Okay, maksudnya Khadir bagi tahu bukan dengan bahasa isyarat ke apa, dhikra, dengan sebutan kepada Nabi Musa alaihissalam. So fantalaqa, maksudnya Nabi Musa alaihissalam bersetuju dengan syarat yang diletakkan oleh Khadir. Okey, jangan pula kita dah nak masuk sekolah tu letak yuran RM800 sebulan. Lalu sekolah tu pun cerita, okey, kami tingkatan 1 macam ni, tingkatan 2 macam gini, tingkatan 3 macam ni. Okey, lalu bila habis lepas 2-3 bulan tengok kata apa ni, yuran tak sepadan dengan ni lah apa semua. Okey. So tengok syarat dia, al-mu'minuna inda syurutihim. Kalau sekolah tu menepati syarat dia, maka kita tak boleh nak bersoal. Tapi kalau sekolah tu memang dia mengabaikan syarat yang dipersetujui, dekat situ kita boleh persoalkan. Ya, tapi semua berdasarkan kepada akad. Okey. Fantalaqa, setelah bersetuju maka bergeraklah mereka berdua. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah, sehinggalah summa kharaja, kata Nabi SAW, summa kharaja minas safinati fabainama huma yamshiyani ala sahil. Bukan ni, dah. Fantalaqa al-Khidir wa Musa yamshiyani ala sahilil bahr. Okay, bila dah setuju maka fantalaqa, mereka pun bergerak dan mereka berjalan di sahilil bahr. Sahil adalah kawasan persisiran pantai, tepi pantai.
Famarrat bihima safinatun, maka lalulah satu kapal di tepi mereka. Fakallamahum ay yahmiluhuma fa'arafu al-Khadir fahamaluhuma bighairi nawlin fa'amida al-Khadiru ila lawhin min alwahi safinati fanaza'ahu faqala lahu Musa. Okey, baik. Ayat dalam ni Allah Subhanahu wa taala sebut fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Kawasan yang Khadir ni duduk adalah kawasan yang orang kenal dengan Khadir ni siapa, tapi orang tak kenal siapa dia, Musa. Hatta ketika mana Musa, Nabi Allah Musa AS jumpa Khadir, Khadir tanya kepada Nabi Musa, siapa kamu? Siapa kamu? Maka Musa jawab, aku Musa. Okay? Lalu Khadir kata, Musa Nabiullah, Musa yang jadi Nabi Allah ke? Maksudnya nama Musa tu nama yang familiar, nama yang bukan familiar, nama yang diguna pakai dalam masyarakat pada zaman tu. Sebab bila Khadir, bila Nabi Musa bagi tahu aku Musa, maka Khadir tanya, Musa Nabi ke? Okay. So maka Nabi Musa jawab, ya, Musa Nabi. Okay, maka setelah bersujud fantalaqa, mereka pun bergerak dan lalu di kawasan pesisiran pantai. Lalu bila mana nampak ada kapal lalu, maka mereka nak naik kapal tersebut. Okay, walaupun tak ada tempat nak menuju ke mana, tapi nak naik kapal tersebut. Dan orang dalam kapal tu mereka kenal Khadir ni siapa. Okay, Nabi SAW sebut orang dalam kapal tu kenal Khadir ni siapa. Maka dia angkut Khadir ni min ghairi naulin, tanpa ada timbal balas, tak bayar-bayaran, naik je Khadir dengan Nabi Musa AS. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Khadir ni bila naik atas kapal kharaqaha. Kharaqa maksudnya kalau kita ada kain, lalu kita koyakkan kain tu kharaqaha. Okay, kita buat kain perca kan, koyak kan. So itu kharaqaha. Tapi kapal macam mana lah kharaqaha? Dia kayu. Okay, maka kata Nabi SAW, fa'amida ila lawhin min alwahi safina. So kapal ni dia ada papan-papan dia ada kayu-kayu dia. Maka Khadir dia cabut satu lauh. Okay, dia sabut satu lauh min alwahis safinah. Okay, maka Nabi Musa AS tegur Khadir. Okay, qala akharaqtaha, dengan soalan. Okay, qala akharaqtaha, wahai Khadir, adakah kamu merosakkan, mengoyakkan kapal ini, tughriqa ahlaha, untuk kamu menenggelamkan penghuni kapal ini. Okey. Lalu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan qaumun hamaluna bighairi naulin amitta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah melakukan satu perbuatan yang imr. Imr ni adalah perbuatan yang dia macam khianat, tapi dia perkataan amar, daripada perkataan mur, pahit. Okey, imra adalah benda yang pahit, benda yang ialah menyakitkan orang. Dia pahit pada orang, maksudnya menyakitkan orang, satu perbuatan khianat. Laqad ji'ta syai'an imra. Okey, lalu ini soalan Nabi Musa AS, dan ini fitrah. Fitrah manusia ialah apabila melihat kemungkaran berlaku depan mata dia, terutama bagi orang yang ada iman. Nabi SAW sebut apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Dan pada akhir hadis ni Nabi SAW kata apa? Wa dzalika adhaful iman. Bagi orang yang menegur dengan hati dia, Nabi SAW kata apa? Itulah selemah-lemah iman. Maksudnya orang yang nampak kemungkaran dan dia nak ubah kemungkaran tu, okay, dia nak cegah kemungkaran tu, maka itu tanda keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tengok kemungkaran, dia tak ada rasa pun, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tidak ada kemudaratan akan sampai pada kamu sekiranya kamu nampak kemungkaran setelah kamu cegah kemungkaran. Maksudnya selagi mana kita tak cegah kemungkaran tu, maka satu, ada masalah dalam keimanan kita pada Allah Ta'ala. Yang kedua, akan datang kemudaratan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Mudarat yang macam mana kita tak tahu. Mungkin azab daripada Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian yang pada kita.
Okey, so bila nampak kemungkaran, automatik kita akan tegur. Dan kalau kita manusia biasa yang ada iman pun akan tegur, apatah lagi Nabi Musa AS, status dia Nabi. Lagilah nampak kemungkaran berlaku, sudah tentu akan tegur. Dan Khadir tak salahkan Musa pun. Khadir tak kata, wahai Musa, teguran kamu salah ni. Okay. Khadir tak salahkan. Bermakna teguran Nabi Allah Musa AS betul. Tak boleh nak rosakkan harta orang. Tapi Khadir kata apa? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah aku telah bagi tahu kepada kamu lan tastati', lan kamu tidak akan, sekali-kali tidak akan boleh mampu bersabar dengan aku. Okay, kata Khadir kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Okay. Lalu Nabi Musa kemudian tersedar. Dia tahu dia salah, lalu sebab tu dia tidak minta maaf atas teguran dia. Kerana teguran dia betul, tapi dia lupa janji dia dengan Khadir. Okay, sebab apa? Khadir akan cerita, bukan Khadir tak cerita. Sebab Khadir bagi tahu bahawa jangan tanya sehingga aku bagi tahu. Okay. La tas'alni 'an syai'in hatta uhdith. So setiap peristiwa ni Khadir akan cerita, cuma Nabi Musa kena sabar. Okay. Qala la tu'akhidni bima nasit. Lalu Nabi Musa alaihi salam kata, nasitu. Okay, aku lupa janji dia dengan Khadir. Okay, so kadang-kadang manusia ni dia, hatta sebahagian orang mengatakan manusia ni dinamakan sebagai al-insan. Al-insan ada nun sin ya, ada nun sin alif. Okay, kerana datang daripada perkataan nasiya. Kerana manusia ni memang sifat dia sifat pelupa. Sifat dia sifat yang lalai. Okay. Lalu Nabi Musa alaihi salam kata, qala la tu'akhidni. Janganlah engkau menghukumku, tu'akhidni bima nasitu, dengan apa yang aku lupa. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan kau memenatkan aku dalam urusan aku ni dengan benda-benda yang susah. Usra benda yang sukar. Maksudnya Nabi Musa AS dia nampak benda yang Khadir buat, dia dah ada gambaran dah Khadir nak buat apa. Lalu dia kata wala turhiqni, jangan penatkan aku. Irhab adalah penat ataupun irhab maksud dia penat. So Nabi Musa penat bila tengok benda ni, tapi tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bertanya. Okay, bila tengok Khadir buat benda-benda yang mengingkari fitrah manusia. Okay, tapi tak boleh nak tegur, maka itu benda yang sangat memenatkan. Lalu Nabi Musa kata wala turhiqni min amri, aku datang memang nak belajar, tapi janganlah bawa datang benda-benda yang usra, yang susah untuk aku tahan. Wala turhiqni min amri usra. Okey. Fanfalaqa, dan ini Nabi Musa alaihissalam dia ingat dia dah buat perjanjian dengan Khadir. Lalu apa yang dia minta daripada Khadir adalah supaya meringankan. Okay, meringankan beban yang ada pada dia. Dia nak belajar tapi tengok nampak macam susah aja subjek-subjek yang Khadir ajar. Lalu dia minta diringankan. Okey, diringankan subjek-subjek tersebut. Okey, tapi Khadir tak ringankanlah. Okey. Tok Guru, kadang-kadang kita kena ra'i. Ada tempat Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ra'ikan macam imam sebagai seorang guru, maka Allah Taala, Nabi SAW kata, siapa yang menjadi imam kepada orang, maka falyukhaffif, hendaklah dia ringan. Ringan tu maksudnya bukan baca pendek ke laju ke, tapi ikut dia punya makmum macam mana situasinya. Tapi ada tempat-tempat yang tak boleh nak ringan. Okay, macam Nabi SAW, kalau setiap kali sahabat datang, wahai Rasulullah, kami tak mampu buat benda ni, wahai Rasulullah, kurangkanlah sikit benda ni. Ada benda Nabi SAW kurang. Ya, macam Nabi SAW pun tahu solat daripada 50 jadi 5. Tapi ada benda-benda yang tak boleh nak kurang. Tapi yang solat tu sebab dia berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala bolehlah nak tambah atau kurang pada syariat. Tapi dengan sahabat Nabi SAW, walaupun sahabat kita tak adalah riwayat Nabi SAW sahabat minta kurang ke apa ke, tapi kalaulah sekiranya sahabat minta kurang sekalipun, maka dalam syariat Nabi SAW bawa, kalau Nabi longgarkan syariat, setiap kali sahabat minta kurang, apa akan jadi pada syariat ni? Tak jadilah syariat dia. Okay, maka kerana tu
Orang nak minta kurang tak ada masalah. Kita jangan marah kalau orang datang pada kita, ustaz ringan sikit, ustaz laju sikit, ustaz buatlah pakai nampak skrin ke apa kan, nampak. So orang nak bagi teguran, kita terima. Okey, cuma kita dah bagi tahu bahawa sebelum masuk kelas kita ada cara kita. Okey, kalau boleh ikut, kita proceed. Kalau tak boleh, kita tinggalkan. Jangan ada benda yang tengah-tengah jalan. Sebab kalau tak setuju dengan akad, tak ada masalah, boleh kita batalkan akad. Tapi tak setuju dengan akad dengan mengkhianati akad, yang ni yang bermasalah. Kita dengan guru-guru duk kata anak murid aku ni macam ni, ataupun murid kata pada tok guru ni tak pandai mengajar ke apa benda, itu pengkhianatan. Memburuk-burukkan orang, menikam orang daripada belakang, itu pengkhianatan. So bila dah ada akad, maka kita jalan mengikut akad kita. Namun bila kita jumpa tengah-tengah akad ni, kita rasa macam berat, beban, maka boleh minta ringan. Hatta orang-orang yang kena azab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, Allah Taala cerita bagaimana mereka diminta untuk diringankan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fal yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mereka minta pada malaikat yang menjaga neraka supaya Allah Taala ringankan mereka satu hari je untuk daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala jawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum min qablu bil bayyinat. Allah Taala kata no way, tak boleh. Okey, so boleh minta, tapi jawapan daripada guru kita kena terima. Apa guru kata, dia okey ke, dia tak okey ke, maka kena terima. Dan guru pula kata, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ni satu kitab yang bagus, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran antara kitab yang bagus dalam untuk belajar adab seorang guru ataupun seorang anak murid. Dan seorang guru, kata Imam Nawawi, bila dia nak mengajar, maka kena ada satu perkara dalam diri dia, iaitu ar-rifqa. Mesti ada lemah lembut. Walaupun dia berhadapan dengan anak murid dia yang kurang ajar, anak murid dia yang cakap bahasa kasar, anak murid dia sekejap ada, sekejap tak ada dalam kelas dia, anak murid yang masuk kelas tidur, contoh. Tapi dia mesti ada ar-rifqa. Kalau tak ada ar-rifq, maka dia tidak ada kelayakan. Imam Nawawi kata tidak ada kelayakan untuk menjadi seorang guru. Okey, sebab kalau minta keringanan, maka cubalah sedaya upaya untuk ringankan. Walaupun kita dah ada perjanjian asal, tapi kalau kita nampak, sebab kita nak bagi faedah pada dia, kalau kita nampak boleh diringankan, maka kita ringankan. Tapi ada benda tak boleh ringan. Macam contoh, saya kalau mengajar kelas, ada kelas-kelas saya, kelas yang orang nak belajar mengaji je, belajar baca Quran sahaja. So bila kelas masuk kelas baca Quran, bila baca salah kita tegur, lalu kata, ustaz tak apalah, yang ni bagi okey lah. Bayar kita memang nak lemah lembut dah ni, kita dah lemah lembut, tapi ada benda kita tak boleh nak longgarkan. Ada benda kita akan tegur, walaupun dia tension ke, dia tension kena tegur ni kata. Lalu kita pun kata kita ada perjanjian, datang kita nak baca bacaan yang betul. So kalau kita tegur satu ayat tu kadang 10-11 kali kena tegur. Kalau tak boleh sabar, try lah cari pergilah cari guru lain. Okay. So tapi kalau nak belajar dengan kita, benda ni tidak ada kelonggaran, terutama pada bab-bab makhraj dan sifat. Okay, boleh tanya, saya ada kelas Quran saya hari Selasa, hari Rabu pagi, ada 10 orang daripada Terengganu, KL, semua ada. So diorang ni macam mana bersabar nak habis. Kita buat kelas 4 jam 10 orang, 4 jam, tapi dah 3 tahun tak habis. So bayar kan. Kalau seorang baca tu mungkin dalam kita ambil setengah jam seorang, 25 minit, setengah jam seorang setiap kali datang. Tapi nak baca sikit ke baca banyak, kita tak ada masalah. Benda tu kita boleh fleksibel. Tapi untuk kata ustaz jangan tegur ni, jangan banyak sangat tegur, kita kata ni tak boleh lah. Okay, ada benda tidak ada kelonggaran. So Nabi Musa AS minta wala turhiqni min amri usra, tapi Khadir dia tak bagi. Sebab apa? Sebab matlamat dia, tujuan dia adalah lan tastati'a ma'iya sabra. Yang dia nak ajar pada Nabi Musa AS adalah sesuatu yang nama dia kesabaran. So kalau dia lenient, dia lebih lembut. So kat mana Nabi Musa nak belajar kesabaran tersebut?
Okay, sebab tu Nabi benda yang Khadir buat makin lama makin dahsyat. Okay. So kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung cerita fantalaqa ya kharaja minas safinah. So setelah Khadir keluar daripada safinah, daripada kapal tersebut, hatta idza laqiya gulama, sehinggalah mereka bertemu dengan seorang gulam. Okay, gulam adalah kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh. Okay, kerana Nabi SAW ada anak-anak tiri Nabi SAW yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Contohnya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah anak kepada Ummu Salamah dengan suami dia yang sebelum Nabi SAW. Maka kata Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah SAW. So ketika mana Umar bin Abi Salamah ni belum baligh, maka dia di bawah jagaan Nabi SAW fi hijri Rasulullah SAW. So itu gulam. Ya, gulam ni tak capai usia baligh, tapi gulam ni ada kanak-kanak yang berstatus gulam ni yang dah tahu baik dan buruk. Okey. Maka Khadir ni dia berjalan dengan Nabi Musa AS sehinggalah laqiya gulama, sehingga dia bertemu dengan seorang kanak-kanak yang sedang masuk usia remaja. Faqatalah, lalu dia bunuh budak ni. Okey, faqatalah. Allah Taala sebut faqatalah, dia bunuh budak ni. Lalu Nabi Musa AS berkata, qala, benda kalaulah kapal tadi tu pun, yang biasa tu pun Nabi Musa dah tegur dah, apatah lagi dia tengok Khadir bila bunuh orang. Okey, sudah tentu dia akan tegur Khadir, dan ini adalah refleksi semula jadi. Okey, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Okey, bagaimana mungkin kamu bunuh satu jiwa, nafsan zakiyatan. Okey, nafsan zakiyah maksudnya jiwa yang suci. Okey, seorang manusia yang belum baligh, maka dia masih lagi belum mukallaf. Dia tidak dipertanggungjawabkan dengan halal dan haram, tak dipertanggungjawabkan dengan kewajipan-kewajipan syarak. Walau bagaimanapun Nabi SAW menggalakkan kita untuk mendidik mereka supaya tahu kewajipan-kewajipan syarak ini, untuk tahu larangan-larangan syarak sebelum sampai usia baligh. Okay, alimu auladakum muru auladakum bis salah iza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu 'ashra wa farriqu bainahum fil madaji'. Contoh, Nabi SAW kata solat, walaupun solat ni difardukan hanya kepada orang yang dah baligh, tapi Nabi kata anak kamu usia 7 tahun, perintahkan mereka untuk solat, didik dia untuk solat. Kalau dia tak mampu lagi, ataupun bukan tak mampu, dia ketegak, dia berat hati nak solat, dah sampai usia 10 tahun pun berat nak solat juga, wadribuhum 'alaiha, boleh pukul, boleh rotan mereka. Okay, wadribuhum 'alaiha iza balagu 10, apabila mereka sampai 10 tahun. Dan kena cerita juga, biasakan dengan larangan wa farriqu bainahum fil madaji'. Apabila capai usia 7 tahun, maka tak boleh lagi anak lelaki tidur dengan anak perempuan, mesti kena asingkan bilik tidur mereka. Okay, wa farriqu bainahum fil madaji'. Okay, walaupun usia 7 tahun ni kadang ada sebahagian budak dia fikir pun tak ni lagi, kita kena bagi tahu nak makan macam mana, nak buat macam mana kehidupan dia hari-hari pun kita kena diktatkan kehidupan dia. Tetapi Nabi SAW suruh mula ajar sebelum sampai usia baligh. Kita tak nak sampai usia baligh baru terkial-kial nak bagi tahu tutup aurat lah, baru nak bagi tahu kena solat, kena puasa, kena zakat. So dia akan jadi satu bebanan. Tambah lagi usia baligh ni biasanya pada usia 15 tahun. Waktu budak tengah rebellious, tengah naik syekh, kan. So dekat situ lagi susah untuk kita ni. Tapi bila kita didik, sebab tu kita selalu sebut, kenapa para ulama dulu ataupun orang-orang dulu dia mula-mula latih anak dia dengan benda yang hafal Quran, hafal hadis Nabi SAW, hafal matan-matan ilmu. Sebab hafal ni dia bersifat spoon feeding, ambil nganga mulut ambil. Tapi bila anak-anak yang zaman moden ni dididik dengan
kita kena latih boleh bermatematik pada usia 3 tahun, 4 tahun, boleh petah berbicara pada 3, 4 tahun. So kita ajar dia supaya berfikir pada usia muda. Pada usia yang 6 tahun, 7 tahun kita dah ajar dia berfikir. Maka kesan dia ada pro ada cons dia. Tapi antara kesan dia adalah dia akan mempersoalkan tindakan kita. Kenapa mak buat macam ni? Kenapa ayah buat macam ni? Okey ke tak okey? Dia akan sebab apa budak remaja dia melawan? Sebab dia dah boleh berfikir. Bila dia dah boleh berfikir, dia rasa apa dia buat tu yang terbaik untuk dia. Sedangkan dia tak tahu mak ayah dia dah lalu dah proses tu. Tapi dia tak perasan benda tu. Dia rasa apa yang dia buat pada waktu tu adalah benda yang betul, walaupun benda tu salah. So sebab tu orang dulu dia ajar supaya hafal dulu, supaya bersifat menerima. Bila kita bagi nasihat, dia boleh dengar. Bila kita ajar dia tentang sesuatu, dia boleh dengar dan boleh terima. Tapi kalau daripada kecil duk fikir, tu yang bila nak suruh buat sesuatu, daripada usia 2 tahun lagi dah melawan kan. Dan kita biar. Betul, kita biar. Dan ini pun antara kesilapan. Bila mana anak ni melawan daripada usia muda dia, kita kata kita gelak-gelak kata biasalah budak baby kan melawan. Tapi bila kita biar sampai ke dewasa, apa jadi pada dia? Dia akan bersifat melawan. Sebab tu ajar supaya taat. Bila kita ajar duduk, paksa dia duduk. Bila kita ajar dia makan, time makan. Dia tolak-tolak macam mana pun, ajar dia untuk makan. Supaya kita nak ajar supaya ketaatan dulu. Lepas taat, akal dia akan datang dengan sendiri. Tapi akal dia akan memikirkan benda yang dia buat. Dia dah biasa buat benda tu. Tapi kalau dia tak biasa lagi, kita nak suruh dia buat, akal dia mula berfikir pada waktu tu, dia akan fikir solat ni okey ke tak okey, tutup aurat ni kenapa kena tutup aurat. Tapi kalau dia dah biasa pakai tudung, dia dah biasa pakai pakaian yang menutup aurat, kalau dia fikir sekalipun, dia akan fikir ke arah kenapa mak ayah aku suruh aku menutup aurat. Nampak dia punya konsep dia. So sebab tu pada usia ulam ni ada hatta sebahagian para ulama pun mereka mengatakan bahawa 7 tahun yang pertama sifat mengajar tu adalah sifat yang bermain-main. Sifat la'ibuhum sab'ah wa'allimuhum sab'ah. 7 tahun yang pertama adalah 7 tahun untuk kita bermain-main dengan anak kita, memperkenalkan mereka pada kehidupan. 7 tahun yang kedua adalah allimuhum, proses kita memasukkan ilmu dalam diri anak-anak mereka. Dan 14 tahun yang pertama ni adalah waktu yang sangat penting dalam nak membina asas, foundation pada anak-anak. Sebab bila dah masuk 15 tahun, mereka akan berdiri dengan sendiri. Fanfalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Maka Nabi Musa kata, bagaimana kamu boleh membunuh satu jiwa yang zakiyah, yang suci, tak ada dosa, yang kalaulah dia buat kesalahan, dia buat dosa pun tidak dikira dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam anis sabi hatta yahtalim, daripada seorang kanak-kanak sehinggalah dia balik, barulah pada waktu tu malaikat mula mencatat amalan dia. Aqatalta nafsan bighairi nafsin. Satu, budak tu zakiyah, tak ada tak dikira lagi dosa dia, bukan satu mukallaf. Dan bighairi nafsin, dan budak ni pula tak bunuh orang. Maksudnya kalaulah dia budak sekalipun, tapi kalau dia melakukan pembunuhan, maka bolehlah dihukum. Pada zaman Nabi Musa AS, syariatnya siapa bunuh, dibunuh balik. Kisas ni dah ada daripada zaman Nabi Allah Musa AS. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa terkejut sebab budak yang tak ada dosa, kemudian dia tak pula bunuh orang. Laqad ji'ta syai'an nukra, wahai Khadir, kamu telah melakukan satu perkara yang nukra, yang mungkar. Nukra adalah perkara yang mungkar. So daripada zaman Nabi Musa AS, Allah Ta'ala beritahu dah ada kisas bunuh dibalas dengan bunuh. Lalu Khadir, aqatalta nafsa, datang dalam bentuk soalan lagi. Maka Khadir kata kepada Nabi Musa, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah aku telah berkata kepada kamu, kamu tidak akan mampu untuk bersabar dengan aku.
lan tastati'a ma'iya sabra. Mungkin benda lain Nabi Musa boleh, tapi kesabaran tu tak boleh dengan Khadir. Okey. So kata Nabi Musa alaihi salam, qala in sa'altuk. Dan Khadir tak tegur pun, sebab teguran Nabi Musa tu betul. Okey. Dan Khadir cuma mengingatkan dia bahawa janji dia supaya tidak bertanya, sehingga Khadir yang bercerita kepada Nabi Musa. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka Khadir Nabi Musa berkata kepada Khadir, in sa'altuk, kalaulah aku bertanya lagi selepas ini, an syai'in ba'daha, selepas peristiwa ini, tentang sesuatu, an syai'in ba'daha, selepas peristiwa ini, fala tusahibni, maka janganlah kau menemani aku lagi. Maksudnya kita punya akad perjanjian kita terputus dekat situ. Okey, kalau aku tanya soalan lepas ni, maka perjanjian kita terputus. Qad balaghta min ladunni uzra. Qad balaghta, telah sampai kepada kamu, min ladunni, daripada aku, uzra. So ada dua maksud dekat sini. Satu, qad balaghta min ladunni uzra, maksudnya dah banyak dah alasan Nabi Musa bagi kepada Khadir. Dan satu lagi makna dia, qad balaghta min ladunni uzra, wahai Khadir, kalau nak tinggalkan aku, kamu dah ada alasan dah lepas ni untuk tinggalkan aku. Okey. Qad balaghta min ladunni uzra. Okay, keuzuran. Saya nak menunjukkan bahawa ada benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita, ada larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita, tapi ia boleh tidak dikira sebagai dosa. Kalau kita tak buat, kalau kita terbuat larangan Allah Taala, sekiranya ada keuzuran. Dan keuzuran ni pula adalah keuzuran syar'i. So bila kita nak kata, contoh, bila kita nak solat duduk ke, kita nak solat kita asal solat ni rukunnya berdiri, tapi kita nak solat duduk. Maka bila kita nak solat duduk tu satu keuzuran, tapi keuzuran ni dia mesti keuzuran yang dah confirm ia keuzuran, baru kita boleh. Kita tak boleh buat secara teka-teka. So Nabi Musa AS bagi satu keuzuran, sebab dia dah Nabi Musa bagi satu statement yang jelas. Wahai Khadir, kalau aku tanya kepada kamu lepas ni tentang apa-apa sekalipun, fala tusahibni, kita dah boleh berpisah, kamu dah boleh tinggalkan aku. Sebab ini keuzuran yang sebab asal dah ada perjanjian. Nabi Musa jadi anak murid kepada Khadir, Khadir jadi tok guru kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa dah bagi satu klausa untuk kelepasan. Okay, kalaulah dia tanya soalan lepas ni, maka kita punya perjanjian terbatal. Okay. Sebab tu Nabi SAW kata pada Nabi Musa, alangkah baiknya kalau Nabi Musa sabar. Okay, sudah tentu dah banyak lagi benda yang kita boleh dengar daripada peristiwa Khadir dengan Musa AS. Okay. So setelah Nabi Musa bagi ni untuk pujuk Khadir, dan Nabi Musa pula dah lepas 2 kali kata, kita stop lah takat ni, nampak tak boleh bersabar dah ni. Okay. Lalu falaqa, lalu mereka pun bergerak, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sehinggalah mereka sampai, idza ataya ahla qaryah, mereka sampai kepada satu perkampungan. Lalu mereka pergi kepada ahli qaryah, istat'ama ahlaha, mereka minta pada penghuni qaryah ini supaya diberi makan. Dan kita sebut sebelum ni bahawa meminta-minta ni adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak galakkan pada kita. Okay, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala benarkan untuk kita meminta-minta pada apa? Pada perkara yang merupakan hajiat, yang merupakan, atau bukan hajiat, daruriyat, yang merupakan keperluan mendesak kita. Yang ni kita boleh minta. Bahkan Allah Ta'ala kritik orang-orang yang tidak memberi keperluan asas bagi orang yang meminta. Allah Ta'ala kata apa? وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allah Ta'ala kata, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Wahai Muhammad, tengok, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Ya, ataupun dia kata mendustakan agama. Ad-din kat sini dia boleh ada 2 maksud. Hari kiamat boleh, agama pun boleh. Okay, lalu bila orang tu kata saya orang mutadayyin, seorang beragama, tapi Allah Ta'ala kata bila ada sifat ni pada dia, lalu dia ni bukanlah seorang yang sempurna agama dia. Apa dia? وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ.
apabila ada orang datang pada kita minta keperluan asas. Keperluan asas untuk dia hidup, lalu kita pun wayamna'un al-ma'un, kita halang ataupun kita tidak memberi kepada orang yang memerlukan. Melainkan kalau kita sendiri memerlukan, tu lain cerita lah. Kita pun dalam keperluan mendesak, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau kita ada lebihan, lalu kita menghalang, wayamna'un al-ma'un. So itu antara kritikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nak tunjukkan bahawa asal Allah Taala tak suka. Ya, Nabi SAW kata pada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intadhar abna'aka aghniya khairun laka min antadharahum 'alatan fuqara yatakaffafuna wujuhan nas. Jangan biarkan anak-anak kamu, zuriat keturunan kamu yatakaffaf, tadak tapak tangan, meminta-minta daripada manusia. La tazalul mas'alatu bi ahdikum hatta yalqallah. Orang kalau start meminta, dia akan terus meminta sampailah dia jumpa Allah Ta'ala, sampai tak ada lagi kat muka dia. Sampai macam tu keadaan dia. Dan antara benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, Nabi SAW sebut, wa harrama alaikum, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Antara benda Allah Ta'ala tak suka manusia buat adalah kathratus su'al, banyak bertanya ataupun banyak meminta daripada orang, melainkan pada keperluan asas. Bila ada keperluan asas, maka pergilah minta daripada orang. Daruriyat, kalau tak ada benda tu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan kemudaratan, maka mintalah pada orang. Okey. So antara benda asas adalah makanan. Okay, sebab tu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, istat'ama, mereka tak minta tempat berteduh ke, mereka tak minta pakaian ke, sebab itu bukan keperluan mendesak. Tapi makanan adalah keperluan mendesak. Sebab tu Allah Ta'ala kata istat'ama. Khadir dengan Musa masuk kampung ni minta makanan je, minta makan dan minum. Istat'ama ahlah fa'abau ayyudayyifuhuma, lalu mereka enggan ayyudayyifuhuma, enggan untuk menjadikan Nabi Musa dengan Khadir ni sebagai tetamu. Allah Ta'ala tak sebut sebab dia. Tengok kalau Nabi SAW ada sebut sebab kenapa ma'ilun qala yabiyani kata fa'ad fi riwayatin li'ama fatafa fil majalisi fi istat'ama. Tak ada, Nabi SAW tak sebut kenapa fa'abau, kenapa penghuni kampung ni dia tak nak terima Nabi Musa dan Khadir. Antara sebab dia adalah kita tak tahu, tapi sebab yang jelas adalah kerana tak kenal mereka ni siapa. Khadir ni siapa, Musa ni siapa. Nak tunjukkan bahawa Nabi SAW bagi tahu bahawa apa perbezaan antara Nabi SAW dengan Nabi-Nabi terdahulu. Antaranya adalah setiap Nabi bu'itha ila qaumihi khassah. Setiap Nabi ni hanya dihantar kepada kaumnya sahaja. So Nabi Musa AS hanya diutuskan kepada Bani Israel. Sedangkan Nabi SAW bu'ithtu ilan nasi kaffah. Sedangkan aku ni dihantar kepada manusia keseluruhannya, kata Nabi SAW. So bila mana kita jumpa cerita macam orang tak kenal Nabi Musa AS, benda biasa. Sebab yang kenal Nabi Musa AS adalah Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu zaman tu, kemungkinan Allah Ta'ala hantar 2 atau 3 Nabi pada satu masa. Contoh macam Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni hebat ni, bapa para anbiya. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala utuskan seorang lagi Nabi yang bersama sezaman dengan dia, tapi tempat yang berbeza. Nabi yang nama dia Lut alaihissalam. Nabi Lut ni adalah Nabi yang sama-sama dengan Nabi Ibrahim, sama macam Nabi Musa dengan Nabi Harun, sama-sama berdakwah. Tapi bila sampai dekat kawasan Yaman, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Lut tinggal dekat situ dan berkahwin dengan orang dekat situ. Dan kemudian Nabi Ibrahim meneruskan dakwah dia dekat tempat lain. So nak tunjukkan bahawa satu zaman tu ada 2 atau 3. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin kan, Allah Ta'ala kata apa?
idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Kalau hantar 2 orang nabi pun tak cukup lagi pada waktu tu, Allah Ta'ala tambah nabi yang ketiga. Ada nabi yang ketiga yang dihantar satu zaman. Satu zaman. So maksudnya orang tak kenal Nabi Musa AS, kemungkinan kaum ni dia ada nabi lain yang duduk dengan dia. Okey. Fa abau an yudayyifuhuma, mereka enggan untuk menjadikan Nabi Musa dengan Khidir sebagai tetamu. Fa wajada fiha jidara, lalu mereka pun nak tinggalkan perkampungan tersebut, nak pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan tu fa wajada, mereka mendapati bahawa dekat situ ada jidara. Jidar adalah dinding ataupun tembok. Yuridu an inqadda maksud dia batal. Macam mana tembok nak terbatal? Susah. Maksudnya tembok tu dah tak boleh jadi tembok lah maksudnya. Dia terbatal statusnya sebagai tembok. Okay, kata Nabi SAW, ma'ilun, dia dah condong. Okay, nak tumbang. Okay, fa'aqamah. Okay, maka yang membetulkan tembok itu adalah Khadir. Fa'aqamah. Allah Ta'ala cerita seorang dia yang membetulkan tembok tersebut. Lalu Khadir membetulkan tembok yang dah nak roboh tu. Lalu kata Nabi Musa, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Wahai Khadir, mereka ni dahlah kita minta makan, tak nak bagi makan. Abau nak jadi tetamu pun, abau an yudayyifuhuma, tak nak ambil jadi tetamu. Okay, lalu dah betulkan tembok ni, dinding ni, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Kalau nak, jomlah kita ambil upah. Latakhadta alaihi ajra. Kamu boleh ambil upah lah daripada mereka ni atas apa yang kamu buat. Okay, so Nabi Musa AS, walaupun ayat ni lau syi'ta, tapi ia macam soalan, pertanyaan. Macam mana kamu boleh bina tembok ni, kemudian buat free-free je? Kenapa tak ambil bayaran atas tembok ni? Kenapa tak minta makanan? Okay, sebab kamu dah betulkan tembok ni. Lalu Khadir berkata kepada Nabi Musa, qala hadza firaqu baini wa baini. So inilah tempat firaq, perpisahan antara aku dengan kamu, wahai Musa. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Okay, ini adalah tempat perpisahan. Khadir adalah seorang yang tegas. Seorang guru memang sifat dia kena tegas. Dia tak boleh kasar. Kasar jangan. Dia beza kasar dengan tegas. Guru ni tegas. Macam Nabi SAW, ketika mana ada sahabat yang nak ubah satu perkataan dalam doa yang Nabi SAW ajar. Dalam satu doa tu Nabi SAW sebut, dalam dia ada wali nabiyyikal ladzi arsalt. Okay. So sahabat ni dengar, dia kata, oh ni Nabi dengan arsal tak kena. Kenapa tak ubah jadi wali rasulikal ladzi arsalt? Okay. So Nabi SAW kata, no, tak boleh. Okay, macam mana datang wali nabi kalladhi arsal, macam tu juga kena baca wali nabi kalladhi arsal. Nabi SAW dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata pada Nabi SAW, wallahi wahai Rasulullah, engkau manusia yang paling aku sayang dekat dunia ni, daripada semua orang lain kecuali keluarga aku. Kecuali keluarga aku. Okay, maka Nabi SAW kata, tidak ya Umar, tak boleh wahai Umar. Maka Nabi SAW kata, sehinggalah aku jadi orang yang kau paling sayang lebih daripada orang lain. Maka Umar kemudian diubah, dia kata, engkau lah manusia yang aku paling sayang lebih hatta daripada ahli keluarga aku. Maka kata Nabi SAW, al-ana ya Umar, yang ni baru betul wahai Umar. Guru sifat dia mesti tegas. Okay. So Khadir bila dah dan dia tegas mengikut perjanjian, Nabi Musa dah bagi tahu dah. Bila tanya lagi soalan, maka berpisahlah kita. Qala hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahan antara aku dengan kamu. Sa'unabbi'uka bi ta'wil. Okay. Khadir boleh je dia kata okey, kita dah pisah, habis dah, settle semua. Okay. Tapi seorang guru dia mesti menjelaskan. Sifat seorang guru ni dia bukan hanya memberi pengetahuan, okay, memberi maklumat, tapi sifat dia adalah enlightenment. Dia mesti memberi penerangan dan penjelasan. Okay, sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran, dia bersifat huda, bersifat petunjuk, dia bersifat bayyinah, dia bersifat menjelaskan, okay, dia bersifat menerangkan. Okay. So
Khadir walaupun dah berpisah dengan Nabi Musa AS, dah sampai dia punya ni, tapi benda yang memerlukan penjelasan dan penerangan, dia tetap bagi penjelasan dan penerangan. Cuma Nabi SAW, para ulama, daripada perbuatan Nabi SAW, mereka mengeluarkan satu kaedah, la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Waktu memberi penjelasan adalah serta-merta. Tak boleh tangguhkan. Sebab tangguh ni kemungkinan kita lupa satu hal, dan kemungkinan orang tu semangat dia nak tahu benda tu betul atau salah tu dah hilang dah. Dia dah tak mau dengar dah kalau orang cerita benda yang dah berlaku sehari atau 2 hari. So pada waktu orang buat kesalahan, orang perlukan teguran, maka waktu itulah kita bagi teguran pada orang. Hatta kalau orang yang salah kiblat pun kena betulkan juga. Tak boleh tunggu sampai dia habis solat baru kita nak betulkan. Orang yang berkata-kata, hatta tengok berapa ramai para sahabat yang menegur orang-orang di atas mimbar khutbah. Di atas mimbar khutbah, bila orang salah bercakap, bila orang buat benda-benda yang melanggar sunnah Nabi SAW, so daripada bawah ni mereka tegur, halakallahu hatainil yadain. Bila ada orang khatib dalam mimbar, dia baca doa dengan angkat 2 tangan, maka kata orang dekat bawah, semoga Allah Ta'ala binasakan kedua-dua tangan orang ni. Kerana Nabi SAW dalam khutbah hanya mengangkat 1 jari sahaja ketika baginda berdoa. Nampak? So teguran-teguran yang ada. Sebab apa? Hatta khutbah Jumaat ni, biasa khutbah Jumaat jangan cakap nak bercakap, nak main batu pun Nabi SAW kata apa? Itu lahu. Main hasa. Kan zaman dulu lantai kan daripada pasir apa semua. So main anak batu dekat situ. Biasalah tangan dah dekat bawah kan. Kadang-kadang kita pegang janggut, kita garu kaki. So ini daripada benda yang lagha. Buat benda-benda lagha yang boleh menghilangkan fokus kita pada khutbah. Maksudnya khutbah ni benda yang kena dengar. Syarat sah solat Jumaat adalah mendengar khutbah. Tapi macam mana sekalipun, bila berlaku kesalahan dalam khutbah, maka perlu dibetulkan serta-merta. Dan benda ni dah tak ada dah. Kadang dengar khatib baca khutbah, ayat Quran salah baca ayat Quran. Dia salah ni kadang-kadang salah typing, bukan semua khatib yang hafal Quran. So bila kadang-kadang baca Quran dalam tu salah baca, senyap je semua, tak ada orang nak tegur. Sedangkan itu tahrif, itu adalah penyelewengan kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ada tempat-tempat bila orang baca Quran, kita biar, tak apa, benda ni dia tak ubah makna, dia bukan lahan jali, maka kita biar, habis tu kita minta ulang balik. Tapi kalau benda yang melibatkan lahan jali, saya stopkan serta-merta. Kita stop sini, baca sekali lagi. Sebab benda yang perlukan kepada bayan, kepada penjelasan, kena ceritakan pada waktu tersebut. So Khadir, sa'unabbi'uka bita'wil, aku akan beritahu kepada kamu tentang takwil ma lam tastati' alaihi sabra. Takwil maksud dia adalah tafsir. Takwil kat sini maksud dia tafsir. Dalam bahasa Arab, perkataan takwil maksud dia tafsir, melainkan dalam bab bukan mimpi. Takwil dalam mimpi pun adalah tafsir, pentafsiran kepada mimpi, melainkan dalam bukan usul tafsir, dalam bab dipanggil, zaman dulu dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni benda mantik, benda logik ni. So maka digunakan perkataan takwil hatta dalam bahasa Arab untuk sarfu syai' an ma'nahu al-asli ataupun ma'nahu al-hakiki. Zaman sekarang ni sahaja orang guna takwil ni dengan makna menggunakan satu perkataan bukan pada makna asal perkataan tersebut. Contoh, bila orang kata yadun maksud dia tangan. Yadun juga membawa maksud kekuatan ataupun kekuasaan. So makna yadun dengan makna kekuasaan adalah makna secondary, makna yang bukan makna asal. Makna yang kedua ataupun makna yang ketiga. Makna asal yadun adalah tangan.
Okey, tapi bila kita tukar daripada makna tangan jadi makna kekuasaan, itu dipanggil sebagai takwil pada masa sekarang. Kalau orang zaman dulu, dia menggunakan perkataan takwil dan tafsir dengan makna yang sama. Okey, sa'unabbi'uka bitakwil, aku akan beritahu kamu tentang tafsir, penjelasan kepada apa yang kamu tidak mampu untuk bersabar di atasnya. Ya, dan akhirnya berjaya atau tidak Nabi Musa AS untuk bersabar. So sampai 3 kali. Tapi Nabi Musa sedar tentang kesalahan dia. Ya, kemungkinan ada benda yang ada dalam diri kita yang kita tak mampu nak ubah dia. Ya, kita bukan kita dah berusaha dah untuk jadi seorang yang sabar, untuk jadi seorang yang apa lagi sifat yang ada, seorang yang ada syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua tuntutan Allah Taala untuk jadi orang yang bertakwa pada Allah Taala. Dan kadang-kadang kita tak tercapai matlamat tu. Kita tak dapat jadi orang bertakwa, kita tak dapat jadi orang bersyukur, tapi jadi macam Nabi Musa AS. Walaupun kita tak dapat capai jadi kesabaran ke apa ke, tapi bila kita buat kesalahan, kita terus sedar. Nabi Musa AS, dia tahu, dia ada perjanjian dia. Lalu bila dia tegur tu, dia perasan dah dia telah melakukan kesalahan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Taala kata sesungguhnya taubat ni daripada orang yang macam mana? Orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat dalam tempoh masa yang dekat. Bukan tunggu sampai tak apalah saya ni buat jahat, nanti esok nak buat jahat lagi. Tunggulah dulu. Dah umur 50 tahun, 60 tahun nanti barulah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pergi haji nanti barulah minta ampun pada Allah Taala. Nak raya nanti barulah minta maaf pada suami. So kita ni jenis bertangguh bila kita buat. So walaupun tak ada kita tak dapat capai takwa ke syukur ke sabar ke, tapi bila kita buat kesalahan, contoh kita ni memang jenis tak erti bila dapat nikmat memang jarang kita sebut alhamdulillah. Tapi bila kita teringat dia, teruslah sebut alhamdulillah. So bila kita jenis lagi sifat-sifat yang tawaduk, kita ni bukan jenis orang yang tawaduk. Jenis orang yang ataupun kita jenis pemarah. Pemarah ni benda yang tak baik, mazmum dalam syariat. Tapi dah sebati dengan kita daripada kecil, umur 14 tahun 15 tahun memang kita ni kaki marah. So dah sampai umur 70 tahun, macam mana nak buang sifat marah tu? Susah. Tapi thumma yatubuna min qarib. Bila buat marah je, sedar kesilapan, bertaubat pada Allah Taala. Kalau libatkan orang, minta maaf dengan orang. Jadi macam Nabi Allah Musa AS, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. So lepas ni kita akan mendengar penjelasan daripada Khadir kepada Musa. Sebab kenapa dia buat benda yang dia buat. Wallahu ta'ala a'lam. So ada soalan? Ya. Dia ada khilaf di kalangan para ulama, para mufassir sekalipun, sama ada Khadir ni dia seorang nabi ataupun tidak. Kebanyakan ada sebahagian, dia tak ada kebanyakan. Sebahagian orang mengatakan Khadir ni adalah rajulun salih. Dia adalah seorang lelaki salih. Dia yang Allah Taala bagi kelebihan pada dia untuk dia melakukan perkara-perkara yang hanya benda ni sahaja ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab para nabi dan rasul ni apa dia punya tanggungjawab dia? Satu, para nabi dan rasul ni orang yang Allah Taala bagi wahyu kepada mereka. Wahyu yang berbentuk syariat, dan para nabi dan rasul ni diwajibkan untuk menyampaikan. Menyampaikan. So takkanlah Nabi Musa alaihissalam, kalau Khadir pun boleh kenal Musa Nabiullah, Musa Nabi Allah Ta'ala ke? Takkan Musa tak kenal Khadir kalau dia seorang Nabi. Sedangkan ada Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. So kalau Khadir ni Nabi, nescaya dia akan berkenalan satu sama lain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bagi tahu al-anbiya'u
ikhwatun li'allan ikhtalafat ummuhum wa abuhum wahid. Para nabi ni adalah ikhwah, bersaudara. Li'allan maksudnya sama bapa dia lain, sama bapa dia lain ibu dia. Okey. So para nabi ni ikhwah, saudara. Dia akan berkenalan satu sama lain. Dia akan tahu satu sama lain. Dia hatta duduk jauh-jauh macam mana sekalipun akan tahu nabi dengan satu nabi yang lain. So macam mana Musa alaihissalam tak tahu wujudnya seorang nabi lain yang nama dia Khadir. Okay? Dan Allah Ta'ala pun bila bagi tahu kepada Nabi Musa ada man huwa a'lamu min. Ya, Allah Ta'ala tak bagi tahu bahawa di sana ada nabi yang lebih alim daripada kamu. Okey. So bermakna Khadir ni dia bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang rajulun salih, yang mana Allah Ta'ala bagi kelebihan dia hanya untuk mengajar Nabi Musa alaihissalam ni. Allah Ta'ala bagi dia min ladunni, min ladunna ilma rahmatan min indina wa atainahu min ladunna ilma. Allah Ta'ala bagi ilmu yang datang directly daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian lagi pula mengatakan bahawa Khadir adalah nabi. Pasal apa? Sebab benda yang dia buat ni, satu, pertama dia dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so benda yang dapat daripada Allah Ta'ala ni, namakanlah apa pun, ilmu ke mimpi ke apa, dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian Khadir ni pula buat benda-benda yang bukan orang tak boleh nak buat. Tak kira lah soleh macam mana sekalipun, bunuh orang takkan boleh. Para nabi pun tak boleh nak bunuh orang. Okay, para nabi pun melainkan Allah Ta'ala izinkan. Ini tiba-tiba dia boleh bunuh orang. Macam mana dia boleh bunuh orang? Macam mana dia boleh rosakkan benda-benda yang dan bawah celah dinding ataupun tembok tu ada pula kita akan tengok ada harta. So macam mana dia boleh buat benda ni kalau dia bukan dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kerana itu sebahagian mengatakan bahawa Khadir ni adalah nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan rasul lah, sebab rasul satu zaman satu dia. Dia beza nabi boleh banyak, tapi rasul satu. Sebab rasul ni adalah orang yang membawa syariat. Para nabi ni adalah yang menyampaikan syariat rasul yang ada sebelum dia ataupun pada zaman dia. Okay, so tak boleh ada dua rasul, ada 2-3 syariat pula pada satu masa. Okay, so syariat pada waktu itu adalah syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Para nabi lain hanya menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Okay, so dua-dua pandangan adalah pandangan yang kuat. Okay, maka tak ada masalah kalau kita nak anggap Khadir ni rajulun salih pun boleh. Kalau kita nak anggap Khadir ni seorang nabi pun tidak ada masalah, sebab dua-dua hujah yang kuat. Okay. Wallahu a'lam. Dan peristiwa perjalanan Khadir ni, kalau ikut para sejarawan, dia berlaku dekat Turki, dekat tempat Antakya. Antakya ni dekat selatan antara Turki dengan sempadan Turki, Iran, Iraq, dekat bawah-bawah tu lah. Dekat kawasan Antakya. Tempat berlaku. Kalau ikut sejarah lah, tapi ikut sejarawan lah, tapi kita ni tak tahu, dan kita kalau tahu pun tidak ada faedah khusus, melainkan kalau kita ni pengarah ataupun produser jejak Rasul, tu cerita lain. Kalau nak pergi tengok insya-Allah. Okay. Wallahu a'lam. Allah menggunakan perkataan Korea sebab tengok ayat lain, Korea tu selalu digunakan untuk yang Allah menghasilkan. Perkataan Qaryah digunakan untuk ayat 78. 78 tu. Dalam ayat-ayat lain, selalu kalau tengok Korea tu Allah address pada penduduk yang akan menghasilkan. Ada dalam Arab Korea. Saya tak tahu. Saya tak tahu sebab perkataan qaryah ni dia asal daripada perkataan qara. Qara maksud dia menghimpunkan. Sebab perkataan qaryah ni dia dinamakan sebagai qaryah kerana sifat dia yang menghimpunkan orang dalam tu. Dengan kepelbagaian latar belakang, ada orang beriman, tak beriman, di situ. So dinamakan qaryah kerana tempat perhimpunan orang ramai. Tapi saya tak tahu kalau qaryah ni memang digunakan untuk tempat-tempat azab.
Qaryah. Oh, saya tak tahu Qaryah. Nanti saya tengok insya-Allah. Kalau kita boleh kongsi kan. Ada minggu depan puasa ada kelas kan? Ada insya-Allah. Ustaz, tadi katakan sama ada Nabi ataupun Terus rajulun salih, orang lelaki salih. kalau kata asasnya bahawa wahyu. Satu lagi yang tadi disebut sebagai ladu ni daripada Allah, wahyu pun daripada Allah. Jadi macam mana boleh ada semacam perbezaan? Baik, antara persamaan para nabi dan rasul ni adalah mereka ni datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan datang kepada mereka malaikat Jibril alaihi salam. So ada perantaraan dan pelantikan Allah Taala melantik para nabi dan rasul ni melalui malaikat Jibril alaihi salam. So setakat ni tidak ada bukti bahawa Khadir ni satu datang kepada dia wahyu ataupun datang kepada dia Jibril alaihi salam, dan yang keduanya tidak ada bukti juga bahawa Khadir ni diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Okey, so sebab tu sebahagian para ulama kata kewajipan nabi dan rasul tu tak ada pada Khadir. So macam mana dia boleh jadi nabi dan rasul? Okey, sedangkan min ladunna, sebab tu ada ilmu yang dinamakan ilmu laduni, maksudnya khusus sama ada orang tertentu ataupun untuk peristiwa tertentu sahaja. Okey, adapun para nabi dan rasul dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditugaskan untuk menyampaikannya pada manusia. Wallahu a'lam. Jadi lebih kuatlah pada yang dapat ladu ni daripada wahyu. Itulah dia punya hujah. Dan dia jadi masalah dekat situ sebab apa? Bila kita pegang ilmu laduni, maksudnya ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia membuka ruang. Okay, sebab tu kita kata ilmu laduni ni hanya ada pada Khadir, sebab Allah Ta'ala bagi tahu Khadir ni dapat min ladunna ilma. Tapi bagi orang lain, maka kita tak boleh kata orang lain dapat ilmu laduni. Sebab apa? Apa yang membenarkan, apa yang menyebabkan ataupun membuktikan bahawa mereka dapat ilmu laduni daripada Allah Ta'ala. Sebab bahaya. Sebab kadang-kadang mereka buat sesuatu perkara, lalu bila buat benda ni, kenapa? Saya dapat ilmu laduni daripada Allah Ta'ala. Itu penat macam gitu. Okay. Sebab tu orang kata Khadir ni ada sebahagian kata dia nabi dan rasul, sebahagian lagi kata dia rajulun salih. Sebab kalau kata dia nabi, maka siapa-siapa dapat ilmu laduni, dia akan angkat diri dia menjadi nabi. Okey. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Okey. Lalu saya tak sempat nak buat. Bukan tak sempat, dia tak larat nak buat hadis. Okey, saya tangguhkan hadis ke minggu hadapan insya-Allah. Okey. So kita tangguhkan dulu perkongsian kita di sini pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.